Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada semua pelajar tingkatan 2. Jadi hari ini kita akan belajar topik reka bentuk makanan. Oleh itu awak boleh buka buku teks muka surat 145. Baik, di akhir pembelajaran kita pada hari ini awak akan dapat mentakrif reka bentuk makanan. Okey, so kita pergi pada takrifan reka bentuk makanan. Apakah itu reka bentuk? Reka bentuk ini adalah pengetahuan tentang penghasilan idea secara terancang untuk menghasilkan sesuatu projek. Jadi bila kita nak buat satu makanan, kita kena menyusun idea-idea kita supaya lebih terancang. Jadi produk yang kita hasilkan ini perlulah mempunyai nilai estetika, fungsi, keupayaan, pembuatan dan juga pasaran. Okey, apa pula maksud makanan? Makanan ini adalah sesuatu bahan yang kita boleh makan, sama ada dalam bentuk pepejal ataupun cecair, dan ia dihasilkan daripada haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi makanan-makanan ini mempunyai ciri-ciri tertentu. Okey, kita ada pelbagai tekstur. Ada yang lembut, ada yang rangup. Okey, kita ada pelbagai rupa, pelbagai bentuk. Okey, kita ada pelbagai rasa, masam, manis, pahit. Okey, kemudian kita ada bau. Contohnya ayam goreng. Daripada jauh kita dah bau ayam goreng tersebut. Okey, so warna pula. Okey, warna menarik perhatian pengguna ataupun pembeli ataupun tidak. Okey, jadi dalam makanan itu kita mempunyai 5 nutrien utama yang perlu ada. Okey, kita ada karbohidrat, kita ada vitamin, protein, garam mineral dan juga lemak. Okey, apa pula maksud reka bentuk makanan? Reka bentuk makanan adalah satu aktiviti untuk merealisasikan idea kepada bentuk makanan yang melibatkan inovasi dan kreativiti. Jadi kita dah susun dah kita punya idea secara terancang tu. Kita tukar kepada bentuk makanan, kemudian mestilah mempunyai inovasi dan kreativiti. Okey, so kalau reka bentuk ni mesti ada inovasi dan kreativiti. Kita tak nak gunakan bentuk yang sama dengan sedia ada. Kemudian, reka bentuk makanan ini perlulah dipengaruhi oleh permintaan, budaya sosial, tempat dan cara hidup masyarakat. Okey, ini adalah contoh reka bentuk makanan yang berubah mengikut trend. Okey, contohnya nasi lemak. Okey, selalu nasi lemak kita nampak dalam daun pisang kan. Okey, so yang ini dia buat bentuk nasi lemak sushi. Okey, kemudian kuih pau. Selalu kita nampak kuih pau putih biasa saja. Okey, yang membezakan rasa dia adalah warna-warna dekat atas dia. Tapi sekarang dia buat rasa tu, dia buat bentuk tu mengikut rasa inti dia. Okey, ataupun donat. Donat selalu kita nampak dengan gula sahaja. Okey, tetapi sekarang dia dah tambah dengan topping-topping yang pelbagai perisa, pelbagai warna untuk menarik perhatian. Okey, seterusnya kita nak mengenal pasti apakah aspek-aspek yang penting dalam reka bentuk makanan. Kita ada 4 aspek penting dalam reka bentuk makanan. Yang pertama sekali, untuk menghasilkan reka bentuk makanan, kita kena tahu apakah proses, kaedah dan ruang tempat produk diproses, diedarkan dan digunakan. Okey, kita nak buat apa-apa produk, kita kena tahu macam mana cara nak buat produk tersebut. Okey, yang kedua adalah semua aktiviti komunikasi yang dilaksanakan untuk mempromosikan produk makanan. Jadi kalau kita nak menghasilkan makanan tu, kita kena tahu macam mana cara kita nak mempromosikan makanan kita. Okey, sama ada menggunakan media sosial, media elektronik, ataupun awak nak gunakan pamphlet ke dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah makanan dari segi estetika, komunikasi dan perwakilan. Jadi setiap makanan yang kita hasilkan tu mesti ada tujuannya. Okey, tu untuk memastikan produk kita ini diterima oleh sesuatu masyarakat. Okey, contohnya kuih bakul. Selalunya kuih bakul ni dibuat pada Tahun Baru Cina. Kalau macam ketupat, kita buat ketupat pada waktu bila? Pada waktu Hari Raya Puasa ataupun Aidil Adha. Okey, seterusnya adalah
peralatan dan perkakasan yang digunakan untuk menyediakan dan mengambil makanan. Jadi kalau kita nak menghasilkan sesuatu makanan, kita kena tahu apakah peralatan yang sesuai. Okey, sebagai contoh, kalau kita nak potong roti, kita tak boleh gunakan pisau pemotong daging sebab pisau pemotong daging itu akan merosakkan roti tersebut. Jadi kita perlu tahu apakah peralatan yang sesuai untuk menghasilkan sesuatu makanan itu. So ini adalah 4 aspek yang penting untuk menghasilkan sesuatu reka bentuk makanan. Seterusnya kita akan pergi pada klasifikasi reka bentuk makanan. Jadi reka bentuk makanan ini terbahagi pada 2 jenis. Pertama adalah reka bentuk susunan makanan dalam pinggan ataupun bekas, dan yang kedua adalah reka bentuk pada makanan itu sendiri. Jadi kalau macam reka bentuk susunan makanan dalam pinggan ataupun bekas ini, macam mana kesesuaian makanan itu dalam bekas yang kita pilih. Okey, kemudian kalau untuk reka bentuk pada makanan itu sendiri, macam mana bentuk makanan itu kita olah mengikut kreativiti kita supaya menarik perhatian, supaya memberikan nilai estetika yang tersendiri kepada makanan tersebut. Okey, untuk hari ini cikgu dah cover beberapa subtopik dalam tajuk reka bentuk makanan. Pertama adalah takrifan reka bentuk makanan. Okey, kemudian cikgu dah cover 4 aspek dalam reka bentuk makanan dan juga 2 jenis reka bentuk makanan. Baik, cikgu telah sediakan 2 latihan untuk awak. Pertama, tolong jawab soalan dalam Microsoft Form yang telah cikgu berikan. Yang kedua, okey, cikgu telah sediakan 1 modul untuk awak lengkapkan. Okey, selepas awak lengkapkan, ambil gambar, hantarkan kepada guru kelas masing-masing dalam bentuk PDF. Okey, sekian saja kelas untuk hari ini. Assalamualaikum. Bye.